Okay, so B, kita nak tengok andaian apa yang kita mungkin boleh buat ataupun yang kita perlu buat untuk menyelesaikan masalah Jeremy ni. So andaian kita yang pertama, kita perlu mengandaikan kadar faedah tidak berubah. Okay, sebab kalau ikutkan mungkin untuk bagi yang tahu, kadar faedah ataupun dividen bank ni dia berubah-ubah setiap tahun. Ada kalanya dia bertambah, ada kalanya dia berkurang, bergantung kepada ekonomi negara lah. Okay, so untuk kes ini, untuk kes Jeremy ni, kita andaikan kadar faedah dia tidak berubah 1.5% setahun itu, sepanjang tahun dia tak akan berubah lah. So tahun pertama 1.5, tahun kedua 1.5 dan jika rumus, okay, so kalau rumus ini yang kita nak pakai, I sama dengan PRT, kalaulah kadar faedah dia berubah-ubah, so nanti rumus ini kita jadi tak valid nak pakai. Okay, sebab macam mana kita nak kira kadar faedah kalau dia sentiasa berubah. So seharusnya kita andaikan kadar faedah kamu, iaitu R ni sebenarnya kadar faedah, so dia tidak berubah supaya dia menjadi sah. Kalau tidak, rumus kamu tidak sah. Okay, dan yang kedua, andaian yang kita kena buat, kita andaikan harga komputer yang nak dibeli oleh Jeremy RM4,455 itu tidak berubah apabila Jeremy berjaya mengumpulkan amount yang dia perlukan. So kamu pun tahu bahawa harga komputer dia bergantung kepada apa-apa barang sekalipun, dia bergantung kepada permintaan. Semakin tinggi permintaan, semakin ramai orang nak beli. Macam sekarang ni kita tengok semua murid menggunakan komputer ataupun telefon ataupun gadget-gadget yang lain. So secara tak langsung harga komputer, harga komponen-komponen komputer juga naik. Okay, so kalau ikutkan di dalam kes Jeremy ni, kita andaikan harga komputer itu tidak berubah lah. Walaupun mungkin dia berjaya dapat duit 4,455 ni setelah 10 tahun. So dalam tempoh 10 tahun tu kita mengandaikan harga komputer ataupun harga komponen-komponen komputer tidak berubah. Okay, so itu andaian yang kita nak buat. So kita dah masuk kepada komponen yang kedua, okay, di dalam pemodelan matematik, iaitu membuat andaian. Okay, dan seterusnya kita nak tengok pemboleh ubah, huruf-huruf yang kita akan guna sebagai permulaan pengiraan lah. Okay, so pemboleh ubah ataupun huruf yang terlibat adalah I ini adalah faedah, cikgu dah cakap. So P iaitu principal, so berapakah amount asal yang telah pun disimpan. So R iaitu kadar faedah, so R kamu boleh nampak dekat sini. Dan juga T iaitu tempoh masa, berapa lama Jeremy ambil untuk menyimpan. Okay, berapa lama dia perlu tunggu untuk dapat simpanan RM4,455. Okay, so kalau ikutkan buku teks kamu, dia hanya bagi setakat itu sahaja, sehingga andaian sahaja di muka surat 234. Tapi cikgu rasa cikgu nak kira, cikgu nak cuba buat pengiraan sampai bila, sampai lama mana Jeremy ni perlu tunggu. Okay, so perlu dia tunggu untuk dapatkan satu set komputer ni. Okay, so kita secara tak langsung kita akan masuk kepada komponen yang ketiga lah sebenarnya. Okay, dalam buku teks kamu ni kalau ikutkan ini adalah komponen yang ketiga. Okay, so komponen yang ketiga adalah mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. So kita masuk kepada komponen yang ketiga. Dalam buku teks kamu tu setakat komponen kedua sahaja. So ini adalah huruf-huruf ataupun angka-angka yang kita berjaya keluarkan. So faedah adalah 455. So principal adalah 4,000. So kadar faedah 1.5% setahun. Dan juga tempoh simpanan yang kita nak cari. Okay, so kamu masukkanlah dalam rumus. Kebetulan rumus telah pun dibekalkan, telah pun ada insan ataupun individu yang berjaya menerbitkan rumus untuk pengiraan faedah ini. So kita boleh guna sahaja. I sama dengan PRT. So I kamu 455, P kamu 4,000, R kamu 1.5%. So T yang nak dicari
So kamu pusing pergi mari, so dapatlah T kamu tempoh masa 7.58 tahun. So bermaksud Jeremy ni perlu menyimpan lebih kurang 7.58 tahun barulah dia boleh dapat beli. So kita andaikan kita ambil kepada bundarkan kepada tahun yang paling hampir. So kita andaikan selepas 8 tahun lah Jeremy baru boleh beli komputer dia. So agak lama juga tu dia punya tempoh simpanan. So kalau dapat beli daripada awal tahun, daripada tahun yang pertama, so dah masuk tahun ke-8 kalau ikutkan PC tu dah rosak dah, hampir kepada rosak kalau dia tak guna kalau dia guna secara hardcore. Dia nak kena upgrade dah. Tapi kita mengandaikan harga tidak berubah, kita andaikan apa lagi tadi, kita andaikan harga tidak berubah, kita andaikan kadar faedah pun tidak berubah. So selepas 8 tahun baru Jeremy boleh mampu untuk memiliki komputer yang berharga 4,455. So ini kalau kita pakai rumus. Kalau kita pakai rumus mudah. So kita hanya masukkan sahaja nilai-nilai di dalam rumus. Kalau kamu rasa tak nak pakai rumus, kamu nak kira manual. Mungkin sebelum berjaya menjumpai rumus, kita ada pengiraan manual. So ini yang cikgu sediakan kepada kamu. So angka yang terlalu banyak, tapi cikgu berjaya buktikan bahawa tahun yang ke-8 Jeremy memiliki RM4,505.97. So kamu tengoklah asalnya dia ada 4,000. So kalau kamu simpan duit dalam bank sekalipun, inilah dia punya pengiraan. Katakanlah kamu berjaya simpan 4,000 untuk tahun ni. So kamu nak biar dia beranak dekat dalam bank, mungkin dalam ASB, pelaburan ASB. So kadar faedah yang diberi adalah 1.5%. So tahun pertama baru dapat RM60 daripada 4,000. So bermaksud Jeremy untuk tahun pertama dia baru ada RM4,060. So dia macam tu. So daripada 4,060 ni dia tak usik duit tu, masih ada dalam bank. So kita mengira 1.5% daripada 4,060 pula. So berapa banyak faedah yang dia dapat? Dia dapat RM60.90. So untuk tahun kedua dia dah ada RM4,120.90. So proses ini berulang lah. So inilah orang kata pelaburan. Pelaburan. Kamu kena tahu berapakah dividen ataupun kadar faedah yang diberikan. So berapa lama kamu perlu tahu tempoh masa yang kamu rasa nak tunggulah. Mungkin ada orang dia tak sanggup nak tunggu lama-lama. So mungkin dia nak simpan satu amount yang banyak untuk tahun pertama, tahun kedua terus dia nak bawa keluar. So terpulanglah atas individu tersebut. Tapi kita dah buktikan bahawa kalau kamu tengok asalnya duit dia ada 4,000, semakin berkembang menjadi RM4,439.38 untuk tahun yang ke-7. So daripada RM4,439.38 kita kira dia punya 1.5% kadar faedah, dapatlah RM66.59. So kita tambah dua-dua nilai ni, barulah cukup ataupun kita panggil sebagai lebih lah. Lebih daripada nilai yang dia nak, RM4,455. So satu tempoh yang agak lama yang Jeremy kena tunggu. So kalau ikutkan, kalau kamu tanya cikgu, lebih elok cari kerja lah daripada tunggu. Menyimpan duit dalam simpanan bank ataupun pelaburan ni dia memang makan masa. So kalau kamu rasa perlukan duit, perlukan barang itu dengan lebih cepat, cikgu nasihatkan carilah sumber keuangan yang lain, mungkin dengan bekerja. A few moments later. Kita nak tengok latihkan diri 8.1a, muka surat 234. So cikgu, tak apalah, cikgu cuba untuk selesaikan bersama dengan kamu. Kamu tengok. Perjalanan sebuah bot ke arah hulu sungai yang meliputi dua tempat yang terletak di tebing sungai mengambil masa 6 jam. So perjalanan pergi dia mengambil masa 6 jam dan perjalanan balik bot ke hilir sungai mengambil masa 5 jam. So jika kelajuan arus sungai ialah 2 km per jam,
berapakah kelajuan bot di atas air tenang? Okey. Katakanlah ini adalah sebuah speedboat. Okey, bot laju dekat sini. So perjalanan dia ke hulu sungai 6 jam. Perjalanan balik dia semula ke hilir sungai 5 jam. So kalaulah arus sungai itu berkelajuan 2 km per jam, so berapakah kelajuan speedboat ini? So itulah dia punya persoalan. Okey, so kita nak kenal pasti dan definisikan masalah. Dan yang kedua B, kita nak tentukan andaian yang perlu dibuat. Okey, so kita tengoklah yang pertama, masalah apa yang kita ada. Masalah ini kita mengetahui bahawa kelajuan arus sungai dan masa perjalanan di antara dua tempat di tebing sungai. So kita perlu mencari kelajuan bot di atas air tenang. So kita dah tahu masalah kita adalah berkenaan dengan kelajuan arus sungai dan masa perjalanan, okay, di antara dua tempat di tebing sungai. So masalah kita yang sebenar, kita nak cari kelajuan bot. Okay, kita nak cari kelajuan bot di atas air yang tenang. Okay, sekali lagi cikgu ringkaskan. So ini adalah rumus ataupun angka-angka yang ada di dalam soalan lah. Perjalanan pergi 6 jam, perjalanan balik 5 jam, kelajuan arus sungai 2 km per jam. So berapakah kelajuan bot di atas air yang tenang? Okay, so B kamu, tentukan andaian. So andaian apa yang kita nak buat? So kelajuan arus sungai dan kelajuan bot tidak berubah sepanjang masa. Okay, sebab kamu pun tahu bahawa kelajuan angin sentiasa berubah. So kelajuan angin dia akan tiup air sungai itu. So air sungai itu akan bergerak dengan kelajuan tiupan angin. So kita andaikan untuk kes ini kelajuan arus sungai dan juga kelajuan bot tidak berubah. So maksudnya kelajuan arus air, arus sungai tak berubah. So kelajuan bot maksudnya orang yang menekan pedal minyak bot ini, dia tekan dengan kelajuan yang sama sahaja supaya kita dapat satu rumus yang valid lah. Okay. Dan yang kedua B, berkenaan dengan kesan geseran. Okay, kamu pun tahu bagi mereka-mereka yang belajar fizik, so geseran ini dia boleh memperlahankan pergerakan. So untuk kali ini kesan geseran antara permukaan bot dengan air sungai dan juga rintangan angin yang boleh memberi kesan kepada kelajuan sebenar bot kita abaikan. Okay, so kalau ikutkan ni dah masuk fizik dah ni. Okay, dia dah masuk fizik, dia dah bermain dengan geseran, dia dah bermain dengan rintangan angin. So kalau ikutkan andaian kita, kelajuan arus sungai dan kelajuan bot tidak berubah dan juga kesan geseran dan juga rintangan angin kita abaikan. Okay, so kita ada pemboleh ubah iaitu V kelajuan bot, T adalah masa perjalanan dan S adalah jarak antara dua tempat sepanjang tebing sungai. So inilah kita pergi setakat dua komponen sahaja. Okay, komponen yang pertama kita kenal pasti dan definisi masalah. Komponen yang kedua kita membuat andaian. So komponen ketiga, keempat, kelima dan keenam kita tak sentuh untuk 8.1.1. Okay, so kalau ikutkan apa yang cikgu boleh rumuskan di sini, soalan bab ini bersifat terbuka. Okay, dan 6 komponen harus diguna pakai ditambah dengan kreativiti kamu tersendiri. So apa yang cikgu boleh cakap, skema dia, mungkin untuk bab ni skema dia terlalu luas. Okay, dia tiada satu skema yang khusus sebab kalau kamu tengok andaian, kamu boleh buat macam-macam andaian. So dia bergantung kepada kreativiti kamu sendiri. Okay, dia bukan tertakluk, tak semestinya sama antara andaian kamu dengan andaian orang lain. Okay, dia bergantung kepada kamu punya situasi kehidupan sendiri. Kalau kamu biasa alami benda tu, so kamu boleh buat andaian kamu yang tersendiri sebab kamu nak keluarkan rumus kamu yang tersendiri. So dia bersifat terbuka, so rumus kamu tu dia boleh dicipta je macam mana keadaan sekalipun. So andaian kamu tu kamu boleh cipta sendiri. Kamu boleh buat andaian kamu yang tersendiri, cuma dengan syarat kamu kena kreatif lah. So maksudnya kamu kena tahu situasi sebenar
kamu kena kreatif untuk membina satu rumus yang boleh diguna pakai oleh setiap masalah yang melibatkan masalah yang lebih kurang sama. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.